Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hidayatan nasuha wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma وإلهم الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب. رب اشرح لنا سرنا ولساننا وحدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى في الدارين. Sekarang. Dan kerana membaca Quran atau hadis. Setengah daripada perkara yang disunatkan mengambil wuduknya ialah mengambil wuduk kerana membaca Quran. Kerana membacakan Quran. Tapi baca Quran dengan tidak menanggungkan mishaf. Baca Quran tu baca Quran dengan tidak menanggungkan mishaf. Adapun kalau nak baca Quran dengan secara menanggung pegang akan mishaf, maka itu wajib. Ni baca daripada hafalan. Dengan tidak menanggung akan mishaf atau menyentuh akan mishaf. Sekiranya kalau tak boleh nak baca, sekiranya kena mesti menanggungkan Quran, mishaf, artinya menyentuh, maka itu wajib. Dan kerana membaca Quran atau hadis, nak baca hadis Nabi SAW, sunat mengambil wuduk juga. Jadi maknanya sunat kita baca Quran dalam keadaan berwuduk, sunat kita baca hadis dalam keadaan berwuduk. Atau meriwayat hadis. Kita baca lafaz hadis, artinya kita meriwayatkan hadis. Itu pun sunat dalam keadaan berwuduk juga. Dan mengajar ilmu, nak mengajar mana-mana ilmu syarak, maka sunat dalam keadaan berwuduk juga. Dan masuk ke masjid, semata-mata masuk ke masjid, bukan nak solat. Kalau masuk masjid nak solat, itu memanglah syarat kena ada wuduk. Ini semata-mata masuk ke dalam masjid. Sunat mengambil wuduk juga. Atau bang azan. Atau qomat. Nak azan, nak qomat, maka sunat ada wuduk juga. Atau khutbah yang lain daripada Jumaat. Atau khutbah ini baca khutbah lain daripada Jumaat. Lain pada khutbah Jumaat. Adapun khutbah Jumaat tu syaratnya kena berwuduk. Khatib mesti berwuduk. Kalau tidak berwuduk, tidak sah khutbah Jumaat. Kemudian khutbah lain seperti khutbah raya, khutbah sembahyang gerhana, khutbah sembahyang istisqa, maka sunat bagi orang yang baca khutbah itu berwuduk. Dan ziarah kubur Nabi SAW. Ini pun sunat juga. Berwuduk. Ketika kita menziarahkan kubur Nabi SAW. Dan ziarah segala kubur. Ini pun segala kubur yang lain pada kubur Nabi Muhammad SAW. Mana-mana kubur sekalipun, apabila kita nak pergi ziarah kubur, keluarga kita ke siapa, maka sunat kita berwuduk.
dan telah menghimpunkan Zainul Iraqi tempat yang ditutup wuduk, maka menghingga kira-kira 40 tempat, dan telah menghimpunkan Zainul Iraqi. Menghimpun maknanya sebut di dalam suatu tempat. Menghimpun di sini maknanya sebut di dalam suatu tempat, kumpul. Uh, Menghimpunkan apa tu tempat, yakni kelakuan-kelakuan yang ditutup wuduk, yang disuruh kita mengambil wuduk. Yang ditutup, yang disuruh kita mengambil wuduk sebagai suruhan sunat. Maka menghingga musakat kira-kira 40 tempat. Maknanya dia bilang semuanya 40 perkara yang mensunatkan ambil wuduk. Dia bilang kesemuanya dapat bahasanya 40 perkara. Apabila kita nak kerjakan 40 perkara itu, maka disunatkan kita berwuduk, mengambil wuduk. 20 daripada 40 tu 20 dituntut mengambil wuduk dahulu daripadanya. 20 perkara tu disuruh kita ambil wuduk sebelum pada 20 tu. Dan 20 kemudian daripadanya, 20 tu disuruh kita ambil wuduk, disunatkan kita ambil wuduk kemudian daripadanya, seperti apa dia? Selepas pada muntah, selepas pada makan daging unta, begitu. Jadi itu pun tempat-tempat yang disunat kita mengambil wuduk. Jadi 40 perkara, 20 yang dibuat sebelum, 20 yang diwuduk kemudian daripadanya. Jadi yang sebut di sini tak sampai 40 lah. Dan demikian lagi ditutup tayamum gantinya apabila ketiadaan air. Dan demikian lagi ditutup tayamum, demikian lagi seperti ditutupkan wuduk. Demikian lagi yakni seperti ditutupkan wuduk, ditutup tayamum, disuruh kita tayamum gantinya ganti wuduk. Apabila ketiadaan air. Apabila ketiadaan air, maka kita gantikan dengan tayamum. Air untuk nak ambil wuduk tu tidak ada, maka kita gantikan dengan tayamum pada masalah-masalah yang tersebut dulunya. Jadi contohnya kita nak baca Quran tetapi air tidak ada untuk nak mengambil wuduk, maka tayamum. Kita nak baca kitab, nak mengajar, nak mengaji ilmu syarak, tetapi air tidak ada, maka tayamumlah ganti. Semuanya. Contohnya makan daging unta tapi kita nak ambil wuduk selepas pada makan daging unta tidak ada air, maka gantikan dengan tayamum. Jadi tayamum pun ada sunat, ada wajib juga. Habis di situ. Dan fardu wuduk itu artinya rukunnya 6 perkara. Dan fardu wuduk itu. Apa maksud dengan fardu? Artinya, arti fardu wuduk itu rukunnya, rukun wuduk. Ini fardu dengan mana rukun. Fardu dengan mana rukun. Bukan fardu dengan mana sama dengan wajib tu. Bukan dia. Bahkan sini fardu di mana dengan mana rukun. Sebab tu boleh kita panggil fardu wuduk pun boleh, kita panggil rukun wuduk pun boleh juga. Rukun wuduk itu 6 perkara. Jadi kenapa katanya fardu dengan mana rukun? Sebab kalau asal fardu tu dalam mazhab Syafi'i lain daripada bab haji, fardu dengan wajib satu makna. Fardu dengan wajib tu satu makna. Maka apabila katanya apabila katanya fardu dengan wajib tu satu makna, maka kalau kita tilik kepada yang masalah tadinya, masalah apabila kita nak baca Quran
Artinya kita nak masuk masjid, tidak nak solat, kita baca Quran, tidak kena menanggungkan mishaf, maka hukumnya sunat kita mengambil wuduk. Apabila sunat mengambil wuduk, kita nak kata wajib tak boleh. Nak kata wajib basuh muka sebab fardu asal makna wajib. Dan begitu juga apabila kanak-kanak yang belum balik nak solat. Sebabnya apabila umur dah 6 tahun disuruhkan sembahyang. Wajib di atas ibu bapanya suruh sembahyang. Maka nak sembahyang tu dia mengambil wuduk. Tapi mengambil wuduk dia nak kata fardu wajib di atas dia mengambil wuduk. Tak boleh sebab dia tu bukan orang balik lagi. Tidak balik, tidak ada hukum wajib sunat, haram makruh di atas dia. Maka sebab itulah katanya wuduk dengan mana rukun. Sebab kalau kata itu apa dia fardu dengan mana wajib tu, dia akan berlawan dengan katanya sunat mengambil wuduk. Apabila kata sunat wuduk sunat mengambil wuduk, macam mana nak jadi wajib basuh muka, wajib basuh tangan? Jadi basuh tangan tu, basuh muka tu apa dia bukan fardu lah, bukan sunat. Basuh tangan untuk nak jadi wuduk tu sunat. Sebab tu maknanya fardu dengan mana rukun. Dengan mana rukun, dengan mana siapa-siapa pun yang mengambil wuduk, tak kira dia tu balik ke tak balik, hukum ambil wuduk tu sunat ke wajib, maka tak dapat tidak kena ada basuh muka, ada niat, ada basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Itu dengan mana? Itu fardu dengan mana rukun. Jadi maknanya tak dapat tidak kita kena buat. Dengan mana rukun, dengan mana benda yang tak dapat tidak kena buat kalau kita nak ambil wuduk. Buat tu mesti kena buat tu. Kalau wuduk tu wajib, maka basuh muka, basuh tangan, sapu kepala tu wajib. Kalau wuduk tu sunat, maka basuh muka, niat, basuh tangan apa semuanya, itu jadi hukum sunat. Tapi semuanya dikatakan rukun ke semuanya. Dengan maknanya kalau tidak ada 6 perkara ni, tak jadi wuduk. Tak jadi wuduk wajib, tak jadi wuduk sunat. Itu dipanggil katanya rukun. Artinya rukunnya rukun wuduk. 6 perkara. Mana dia 6? Pertamanya niat. Rukun yang pertama daripada 6 rukun bagi wuduknya niat. Niat tu dia katanya niat di dalam hati. Mestilah begitu. Sebab niat tu tempat dianya ialah hati. Tempat lakukan niat tu ialah hati. Sebab tu niat di mana? Niat di hati. Bukan niat di mulut. Kalau di mulut tak panggil kata niat. Sebab tu dia kata niat di dalam hati. Kerana apa dia kata begitu? Sebab hati itu tempat bagi niat. Maknanya niat tu tempat berlaku niat tu di mana? Di hati. Kalau baca dengan mulut, maka bukan dia niat. Sebab tempat berlaku niatnya di hati. Kalau katanya tempat dia, maknanya tempat berlaku dengannya, telinga. Tempat yang berlaku berjalannya, kaki. Tempat yang berlaku pegangnya, tangan. Tempat yang berlaku niatnya, hati. Itu maknanya niat di dalam hati. Niat di dalam hati. Niat tu qasad, sengaja. Lepas tu niat macam mana? Mengakatkan hadas. Niat mengakatkan hadas, yakni hadas kecil. Mengakat tu maknanya menghilangkan hukumnya. Menghilangkan akan hukum hadas. Yang mana hadas tu dia menegahkan daripada solat dan seumpamanya. Hadas apabila dia hadas ni ialah suatu perkara, kalau nak cakapnya amrun i'tibari. Suatu perkara yang ada kat badan kita. Tak kira hadas besar ke artinya hadas kecil. Suatu perkara, suatu makna, suatu amrun i'tibari yang ada pada badan kita.
Kira katanya seolah katanya ada benda ada benda di muka kita, ada suatu perkara di tangan kita, di kepala kita, di kaki kita. Ada perkara itu menegahkan daripada sah solat dan sebagainya. Maka apabila kita nak solat tu ada benda itu di muka, di tangan, di kepala, di kaki, tak boleh kita nak solat. Sebab benda itu menegahkan sah solat. Maka sekarang kita nak solat, mesti kita kena buangkan benda itu kat muka. Maka cara nak buang tu itulah mengambil wuduk. Basuh. Nah, basuh muka. Basuh muka tu maknanya kita mengangkat hadas di muka. Kita basuh tangan maknanya kita mengangkatkan hadas yang ada kat tangan. Kita sapu kepala maknanya kita mengangkatkan hadas, menghilangkan hadas yang ada di kepala. Basuh kaki pun demikian. Itu makna sama dengan hadas besar. Kalau hadas besar tu makna hadas yang perkara yang ada pada seluruh badan kita. Suatu perkara yang ada kat badan kita, apabila menegahkan sah solat, menegahkan baca Quran, menegahkan banyak perkara lah, menegahkan tetap dalam masjid, banyak perkara. Maka apabila kita nak solat, mesti basuhkan semua supaya benda tu keluar daripada badan. Itu mana mengangkat, menghilang. Mengangkatkan hadas. Jadi niat dalam hati, qasad dalam hati, ingat dalam hati, katanya kita basuh muka ni, kita nak buat apa ni? Tujuan kita basuh muka tu ialah nak mengangkat, nak menghilangkan hadas. Itu mana niat. Seolah orang tanya, apa tujuan kau basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki? Kita jawab katanya, tujuan saya basuh muka ni nak menghilangkan hadas. Itulah. Nak mengangkatkan hadas. Itu mana katanya niat mengangkatkan hadas. Tapi cara nak niat tu lagi akan datang depan sikit. Dan sunat dilafazkan dengan lidahnya. Memang dilafazkan dengan lidah ni bukan dia niat. Dia kata sunat dilafazkan, berlafaz, bertutur, berkata, dan sunat dilafazkan dengan lidahnya. Kita berlafaz dengan perkataan niat, kita berlafaz dengan lidah. Nawaitu hingga akhir. Seperti katanya, misal bagi lafaz dengan mulut dulu, dengan lidahnya. Dia katanya sunat dilafazkan dengan lidahnya. Kata berlafaz dengan lidah. Kenapa dia pilih lidah? Padahalnya makhraj tu banyak. Lidah tu yang paling penting dalam kita bertutur kata. Bertutur kata tu alat yang penting dalam masa kita bertutur kata tu ialah lidah. Tetapi kalau kita kira baliknya, kita nak cakap tu bukan guna lidah semata-mata. Juga setengah tu guna bibir mulut seperti mim, seperti ba, gitu. Tetapi maknanya lidah ni ialah anggota yang penting dalam tutur kata kita. Kalau tidaknya, lidah ni bukan lidah saja yang jadi tempat makhraj bagi segala huruf. Gitu. Dilafazkan dengan lidahnya, mana kata dengan mulut lah. Seperti katanya, nawaitu raf'al hadasi. Sahajaku, maknanya sengaja, bukan lalai, maksud gitu. Jadi aku buat gini tu buat dengan secara sengaja. Itu mana sahajaku, mana aku sengaja. Maknanya kita basuh muka ni bukan dengan secara lalai, dengan secara apa dia? Sengaja di hati. Tu mana qasad, tu mana niat lah. Sengaja aku nawai itu. Qasad aku, sengaja aku mengangkat akan hadas. Kita maklum kalau hadas sebut kata hadas saja tu, tak cerita kata besar kecil, maka kembali pada hadas kecil. Kalau hadas besar dia kena sebut hadas besar. Dia kena sebut gitu. Kalau tak sebut besar kecil, maknanya hadas kecil.
sahaja aku mengakatkan hadas. Jadi sebut hadas pun dah cukup. Tak walaupun tak sebut kecil ke, dah memadai. Sebab apabila kata hadas tu ialah hadas kecil. Kalau nak kepada hadas besar, mana kena sebut hadas besar. Kalau sebut hadas saja, maka ialah hadas kecil. Satu cara, jadi kita kata baca dengan mulut nawaitu raf'al hadasi itu setengah daripada sunat wuduk lah. Sunat kita kata dengan mulut, supaya apabila kita kata dengan mulut ni, senang kita nak lakukan niat di dalam hati. Atau nawaitu at-taharata lis-salati. Pun boleh juga. Sahajaku bersuci bagi sembahyang. Sahajaku bersuci bagi sembahyang. Ini sahajaku bersuci, menyuci kerana sembahyang. Bagi sembahyang ni kerana sembahyang. Sahajaku menyuci daripada hadas itulah. Tapi sebut menyuci dah cukup. Sahajaku menyuci daripada hadas, menyucikan apa dia? Menyucikan muka, kan tangan, kan kepala, kan kaki. Itu maksudnya. Sahajaku menyuci, bersuci bagi sembahyang, yang ni kerana sembahyang. Atau nawaitu taharata anil hadasi. Pun boleh juga. Nawaitu taharata anil hadasi. Sahajaku bersuci daripada hadas. Pun boleh juga. Atau nawaitul wudu'a. Atau dia niat nawaitul wudu'a. Sahajaku mengambil wudu'. Begitu. Lepas tu memada tu. Kerana tiada wajib pada wudu' meniatkan fardu. Jadi kalau orang tanya, dia katanya boleh juga kita niat nawaitul wudu'. Kita niat dengan kata nawaitul wudu'. Sengaja aku mengambil wudu'. Lepas tu boleh ke memada ke tak ada sebut fardul wudu'. Nawaitu fardal wudu'. Tak ada sebut perkataan farda tu. Tak ada kata terus nawaitul wudu'. Terus wudu' selalu dah. Wudu'. Jadi maknanya tidak sebut apa dia? Nawaitu fardal wudu'. Tapi kalau sembahyang, usalli zuhra, sahajaku sembahyang zuhur, itu tidak memadai. Kalau niat sembahyang, sahajaku sembahyang zuhur, sahajaku sembahyang zuhur, itu tidak memadai. Bahkan kena sebut fardu kalau sembahyang zuhur wajib. Kalau sembahyang zuhur, yang fardu kena katanya usalli fardaz zuhri. Kalau wudu, mesti ke sebut fardal wudu? Tak mesti. Adapun dalam bab salat, mesti kena sebut fardu. Tengok. Sebab tu dia katanya, kerana tiada, yani memada dengan tidak, dan memadakan niat dengan tidak sebut lafaz fardu tu, memadai. Memadai niat wudu dengan tiada sebut lafaz fardu. Boleh ke? Jawabnya boleh. Kerana tiada wajib pada wudu, pada niat wudu. Tiada wajib pada wudu meniatkan fardu, tak wajib. Tak seperti solat. Tak seperti solat. Solat usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i, usalli fardal subhi. Sebab masuk dalam niat sembahyang tu, kalau sembahyang fardu tu kena ada apa? Qasad, ta'arud, ta'ayyud. Begitu. Ta'arud tu lah mana kata sebut fardu. Adapun dalam bab wuduk tak mesti. Tengok. Dia katanya kerana tiada wajib pada wuduk meniatkan fardu dan ada. Tak kena sebut ni ada tu. Kalau sembahyang ada sunat. Usalli fardaz zuhri adaan, ganti di situ adaan ke qadaan ke, tapi sunat dalam bab sembahyang sunat.
Sebutkan adaan, itu sunat. Tapi dalam fardu wuduk, dalam masalah kita niat wuduk ni, ada tidak disebut. Lagi pulanya fardu tak wajib disebut. Begitu. Dan tiada memadai nawaitu taharata. Sajaku bersuci. Kalau sakat tu tak boleh. Kalau katanya nawaitul wudu'a, boleh. Sah. Nawaitul wudu'a tu sah. Sebab sebut kata wuduk, ia tidak ada makna lain. Dia tak ada ihtimal kepada perkara lain tu tidak. Hanya tertentu kepada amalan basuh muka, sapu kepala, basuh tangan, basuh kaki. Tertentu dengan yang tu. Tapi kalau kata nawaitu taharata, sajaku bersuci. Tidak memadai. Kenapa? Tidak memada, tidak sah lah. Niat begini itu tidak sah. Kerana bersuci itu ada kalanya daripada najis dan ada kalanya daripada hadas. Jadi maknanya ada ihtimal banyak. Dia niat ini mesti jazam. Mesti kena betul di atas benda. Kena di atas benda yang kita nak buat. Tapi kalau kita nak sajaku bersuci atau sajaku menyuci, menyuci daripada apa? Menyuci daripada apa? Boleh jadi menyuci daripada hadas, boleh jadi menyuci daripada najis. Maka di situnya ada ihtimal. Boleh jadi. Ada ihtimal, ada boleh jadi. Maka tak jadi tentu di atas kerjaan yang satu tu tidak. Tak sama kita katanya nawaitul wudu'a. Sajaku mengambil wuduk. Itu ada ihtimal basuh najis ke? Tak ada. Tentu kepada benda. Adapun nawaitu taharata tidak memadai sebab ada ihtimal. Tapi kalau nak guna nawaitu taharata boleh juga kita kena tambahlah. Nawaitu taharata luas, masuk basuh suci daripada najis, suci daripada hadas. Tapi kalau nak guna lafaz ni pun boleh juga, tambah sikit lagi di belakang dia. Nawaitu taharata anil hadasi. Boleh. Kalau nak guna at-taharata tu, nawaitu taharata boleh juga. Tapi kena tambah sikit lagi di belakang dia. Nawaitu taharata anil hadasi. Kalau begitu boleh. Sebab dah tentu kan. Menyuci daripada hadas. Wuduk lah. Begitu. Kalau nawaitu taharata sahaja tu, itu tidak memadai. Sebab ada ihtimal. Tapi kalau kita tambah nawaitu at-taharata, nawaitu taharata anil hadasi. Boleh. Jadi maknanya sahajaku bersuci daripada hadas. Tentulah kepada wuduk. Tak ada dah habis ihtimal. Dan sah diniat dengan istibahah, sama ada dengan am atau khas. Dia katanya dan sah apa dia? Dan sah diniatkan dengan istibahah. Kalau kita guna perkataan istibahah tu sah. Sama ada dengan am, dengan secara umum, atau khas dengan secara tentu. Istibahah tu mana mengharus. Nanti kita tengok. Maka yang am itu iaitu umum, yang umum dengan secara umum. Nawaitu istibahata muftakirin ilal wudu. Itu umum. Masuk semua benda lah dalam tu, dalam perkataan itu. Nawaitu istibahata muftakirin ilal wudu'i.
nawaitu istibahata muftakirin ilal wudu'i. Itu umum. Istibahah dengan secara umum. Tengok mana dia. Sajaku mengharuskan bagi yang berkandak kepada wudu. Dia kata begitu. Sajaku mengharuskan bagi yang berkandak wudu ini berkandak kepada wudu. Ini berkandak kepada wudu ini pada sahnya, artinya pada harusnya. Pada sah, pada harusnya. Jadi tengok, nak salat berhajat kepada wudu. Nak tawaf berhajat pada wudu. Nak apa lagi? Nak menyentuh, nak menanggungkan mishaf berhajat kepada wudu. Apa lagi? Banyak nak apa dia nak baca Quran dengan tidak menanggung berhajat pada wudu juga, tapi berhajat sebagai berhajat sunat. Nak masuk masjid pun berhajat pada sunat, berhajat kepada wudu. Itulah perkara-perkara yang berhajat kepada sunat. Jadi pada maknanya kita niat sajaku mengharuskan bagi yang berkandak kepada wudu, yang berkandak kepada wudu dah. Yang berkandak kepada wuduk tu banyak. Setengah daripadanya solat, setengah daripada menyentuhkan mishaf Quran dan menanggung dan tawaf, begitu. Jadi benda ni berhajat berkandak kepada wuduk. Jadi maknanya kita niat begitu mengharus. Tengok solat, solat kita nak solat. Kalau tak ada wuduk, apa hukum? Kita nak solat. Solat dengan tidak ada wuduk, apa hukum? Haram. Solat dengan tidak ada wuduk dengan berhadas tu lah. Kita solat dengan keadaan kita tidak berwuduk, dengan keadaan kita berhadas, dengan tak ada wuduk tu, apa hukum? Haram. Jadi haram kita sembahyang dengan tidak ada wuduk. Maka apabila kita ambil wuduk, maknanya mengharuskan. Boleh tak boleh kita nak harus kau tidak sembahyang kalau kita ada wuduk? Harus. Begitu. Boleh. Mana tak haram lah. Maksud dia harus sini maknanya tak haram. Tidak dilarang, tidak haram. Maknanya mengharuskan. Asalnya haram kalau tak ada wuduk. Mana kita mengambil wuduk ni, mana kita kerjakan perkara yang mengharuskan benda yang berhajat kepada wuduk, sembahyang, tawaf dan sebagainya. Itu mana mengharus. Mengharus. Begitu. Maknanya asalnya haram. Asal muharram seperti kata muharrus tu sama dengan kata tahallul kalau orang buat haji umrah tahallul. Seperti kalau sembahyang tu apa dia itu istibahah dia beri salam. Sebab kita dalam solat haram makan, haram minum, haram bercakap. Begitu. Haram makan, haram minum, haram bercakap dengan manusia. Maka apabila kita beri salam, maknanya kita mengharuskan makan minum. Begitu. Begitu maknanya kita ambil wuduk ni, maknanya mengharuskan maknanya mengharuskan setiap-tiap perkara yang haram kita buat dengan tidak ada wuduk. Nak mengharuskan benda tu. Tengok sembahyang haram kita sembahyang kalau tidak ada wuduk. Jadi sembahyang tu ialah suatu benda yang berhajat berkandak kepada wuduk. Mana kita nak mengharuskan sembahyang supaya kita sembahyang tak jadi haram kita sembahyang sebab kita ambil wuduk. Itu mana mengharuskan. Istibahah, mengharus. Tapi jadi umum tu di mana sebab kita kata yang berkandak kepada wuduk, yang berhajat, yang berperlu kepada wuduk. Mana tidak sah dia melainkan kena ada wuduk. Kalau tak ada wuduk jadi haram. Mana begitu. Itu mana mengharuskan. Lepas tu begitu tu dia umum lah. Kerana yang berkandak kepada wuduk. Tengok dia kata. Kerana yang berkandak kepada wuduk banyak. Kerana yang berkandak ni, kerana perkara-perkara yang berkandak kepada wuduk banyak perkara. Kerana yang berkandak ini, kerana perkara-perkara yang berkandak kepada wuduk itu banyak. Banyak.
Kalau nak sebut sajaku mengharuskan solat, sajaku mengharuskan tawaf, sajaku mengharuskan menanggung Quran. Tu tak cekak nak bilang lah sebab dia banyak. Tapi nak bagi sterik kita sebut tu, sekaligus kita sebut apa dia? Masuk ke semuanya. Katanya sajaku mengharuskan apa dia? Perkara-perkara yang berkehendak berajak kepada wuduk. Lepas tu banyak dah masuk dalam itu. Sebab tu niat istibahah dengan secara umum. Dan memadalah dengan ini niat. Niat begitu pun memadai. Sahlah wuduk kitanya. Itu dengan secara umum. Dan yang khas itu seperti ia meniat istibahatas salati. Nawaitu, itu dia reka-reka tu. Maknanya nawaitu istibahatas salati. Ini khas dengan secara tentu. Sajaku mengharuskan sembahyang saja. Apa dia? Sajaku mengharuskan solat. Jadi kita ambil wuduk ni nak bagi harus solat supaya tak haram kita solat. Istibah mengharus mana harus lawan haram. Harus di sini harus lawan haram saja. Dia biasanya harus lawan 4 perkara lagi kan sebab dia ada 5 hukumnya. Tapi lawan bagi harus di sini apa dia? Lawan bagi haram saja. Tengok. Atau at-tawafi, at-tawafi. Atau at-tawafi. Maknanya kita kata nawaitu istibahatat tawafi. Nawaitu istibahatat tawafi. Sajaku mengharuskan tawaf. Atau masil mishafi. Sajaku nawaitu istibahata masil mishafi. Sajaku mengharuskan menyentuh Quran. Mishaf. Atau sajdatit tilawah. Nawaitu istibahata sajdatit tilawah. Sajaku mengharuskan sujud tilawah. Begitu. Itu dia ada terjemuh. Sajaku mengharuskan sembahyang atau tawaf atau menyentuh mishaf atau sujud tilawah. Jadi ini dengan secara khas. Kita nak buat apa, sebut benda itu. Kita ambil wuduk kerana nak solat. Sajaku mengharuskan solat. Kita ambil wuduk kerana nak tawaf. Sajaku mengharuskan tawaf. Itu dengan secara tentu, dengan secara tentu. Pun boleh juga. Kalau dengan secara umum pun boleh juga. Tengok. Kemudian kalau orang tanya, kita niat tu nawaitu istibahatas salati. Sajaku mengharuskan salat. Nak guna wuduk itu untuk tawaf boleh ke tidak? Kalau kita niat sajaku mengharuskan perkara yang mengkandak kepada wuduk, itu dengan secara umum masuk ke semua boleh lah. Tapi kalau kita sajaku mengharuskan wuduk, sajaku mengharuskan solat nawaitu istibahatas salat, boleh ke nak tawaf? Boleh lah. Sebab dia hukum sama ni. Dia hukum sama. Tawaf dengan solat hukum sama. Apa dia? Haram kalau tidak ada wuduk. Haram kalau tidak ada wuduk. Itu boleh. Menyentuh mishaf pun sama juga dengan solat. Sebab haram semua kalau tak ada wuduk. Solat haram tak ada wuduk. Menyentuh Quran pun, menyentuh mishaf Quran pun haram juga. Sebab tu memadai. Walaupun kita nak niat, tapi katanya sajaku mengharuskan menyentuh Quran. Boleh. Wuduk tu nak solat. Bila. Kemudian dia katanya, maka memadalah satu daripada niat yang tersebut itu. Maka memadalah, sahlah. Memada jadi terbilang sah. Satu ini salah satu. Mana-mana satu. Memadalah satu ini mana-mana satu atas salah satu daripada niat yang tersebut. Kita gunalah mana-mana lafaz niat yang tersebut tu. Kata dengan mulut tu jadi sunat, lakukan dalam hati tu jadi rukun kan. Nawaitu banyak yang dia sebut tu. Kalau tilik kepada kata dengan mulut, bertutur dengan mulut tu jadi sunat.
lakukan niat itu dalam hati, itulah tepat yang katanya rukun yang pertama. Maka dia katanya maka memadalah satu daripada niat yang tersebut. Memada sekiranya kita guna mana-mana satu daripada cara-cara niat yang tersebut tadi. Mulai daripada mana? Nawaitu raf'al hadasi tadi tu. Sampai di sini boleh kita guna mana-mana satu daripada niat, cara niat yang tersebut. Cumanya ingat katanya, kata di mulut tu adalah sunat. Lakukan di dalam hati itu adalah rukun wajib. Bila. Tapi dia katanya, maka memadalah bagi satu daripada, ini salah satu daripada niatnya tersebut itu, memada untuk siapa? Bagi orang salim. Dan orang yang sentiasa hadas, ini sentiasa berhadas. Bagi orang salim, orang salim, kemudian dan orang yang sentiasa hadas, sentiasa berhadas. Itu maksudnya. Apa maksud salim? Apa dia salim? Orang yang tidak sentiasa. Ini ada dua orang saja. Ya, ada dua orang saja. Orang salim dan dalam bab wuduk, dalam bab wuduk, dalam bab niat wuduk, dalam bab niat wuduk ada dua orang saja. Dia tak kira lelaki perempuan. Dia ada dua orang saja, satu orangnya ialah orang salim. Ni dalam masalah bab niat wuduk. Ada dua orang saja. Satu orangnya orang salim. Siapa orang yang salim tu? Orang yang tiada sentiasa berhadas. Tu lawan dia. Lepas tu orang yang sentiasa berhadas tu siapa? Orang yang tidak salim. Dia ada dua tu saja. Apa maksud? Nanti dulu. Nak bagi tahu katanya dua orangnya. Salim tu siapa salim? Bukan orang sentiasa hadas. Orang yang sentiasa hadas tu siapa? Bukan orang salim. Sebab dia ada dua orang dia. Kemudian apa dia? Seperti orang yang salisil baul. Ini misal bagi orang yang sentiasa berhadas. Orang yang sentiasa berhadas maknanya sepanjang masa tu mana sentiasa. Sepanjang masa dia berhadas. Seperti orang yang kena penyakit, dia kata seperti orang salisil baul. Salisil baul tu maknanya kencing. Baul tu mana kencing. Lepas tu salis tu maknanya keluar tak berhenti. Setiap sepanjang masa kencing dia bertitik. Gitu. Itu maknanya sentiasa berhadas. Sepanjang masa dia berhadas. Sebab kita nak kata ketika dia ambil wuduk pun air kencing dia keluar. Ada basah kat kemaluan dia, kat jalan kencing dia. Sebab apa? Sebab apa dia? Sebab air kencing tu sentiasa keluar. Itu panggil salis. Itu dia panggil orang gini, orang yang sentiasa berhadas. Itulah bukan orang salim. Tengok. Dan apa lagi, setengah orang tu angin. Sentiasa dia keluar angin. Keluar. Jadi ada keluar setiap masa. Tak ada yang berhenti itu, tidak ada. Begitu juga setengah daripada orang yang sentiasa berhadas ialah orang istihadah. Perempuan yang istihadah itu pun masuk dalam orang yang sentiasa hadas juga. Maka orang yang salim tu apa dia? Orang yang tidak sentiasa berhadas tu. Kita tak ada keluar kencing, tidak ada apa, itu kita orang salim. Sebab kalau demam, demam tu orang salim. Sakit gigi ke masalah orang salim. Salim tu asal makna sejahtera. Salim tu asal mana? Orang yang sejahtera. Bukan sejahtera daripada sakit-sakit. Bukan maksud begitu. Maknanya bukan orang sentiasa berhadas tu panggil orang salim.
Uh, Kemudian rupanya yang kita maklum rupa sentiasa berhadas tu tiga macam tadilah. Satunya sentiasa keluar kencing. Dipanggil salisul baul. Ada setengah tu salisul rih. Maknanya sentiasa keluar angin. Dan setengah daripada yang sentiasa berhadasnya ialah perempuan yang datang darah istihadah. Hmm. Tengok. Itu apa dia? Dalam bab wuduk ada dua orang saja. Ada kalanya orang tu salim dalam bab niat wuduk. Nah, dalam bahasan niat wuduk, orang yang meniatkan wuduk itu ada dua orang saja. Orang yang salim dan orang yang sentiasa berhadas. Maka orang yang sentiasa berhadas tu itulah rupa yang katanya seperti orang yang salisil bauli. Salis kalau rantai itu dia panggil silsilah, sebab dia bersambung. Uh, Kalau siri itu panggil musalsal. Siri itu musalsal. Sebab apa? Dia bersambung satu kemudian satu. Satu kemudian pula satu. Masalis mana kencing dia tu keluar. Kalau tak bertitik pun ada basah di situ. Mana ada keluar sentiasa. Maka orang ini ya, kita katanya kalau kita kira betul-betulnya ambil wuduk tak jadi wuduk. Dia ambil wuduk pun tak jadi wuduk. Tapi jangan bimbanglah katanya macam mana dia nak solat. Kita kira dengan makna dia dulu. Sebab keluar air kencing setengah daripada perkara membatalkan wuduk. Setengah pada sebab berhadas ya. Keluar kencing, keluar angin, keluar sesuatu daripada dua jalan tu. Keluar sesuatu daripada dua jalan itu membatalkan wuduk paling kurangnya. Maka keluar kencing, keluar darah, keluar angin, perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk. Maka apabila dia keluar, setiap masa dia keluar tu, maka macam mana nak sah solat dia? Nak sah apa dia? Wuduk dia. Sebab ketika dia basuh muka tu, kencing dia dah keluar. Kalau kita kira orang ni tak ada jalan nak solat dah dia. Basuh-basuh, apabila nak basuh muka, keluar pula. Basuh-basuh, nak basuh muka, ambil wuduk, keluar pula. Tak kerja buat lain dah dia. Maka lalu tu ada cara dia. Ada cara dia. Cara mana dia nak buat untuk nak mensahkan solat dia, ada cara dia. Itu lagi akan datang. Maka di sini masalah kita niat. Maka niat dia katanya niat yang lafaz-lafaz niat yang kita sebut tadi semuanya daripada nawaitu raf'al hadasi sampai kepada niat niat istibahah dengan secara umum dengan secara khas tu boleh digunakan bagi orang yang salim dan orang yang sentiasa berhadas. Kita wakaf gini senang faham. Maka memadalah satu, yakni salah satu, kita ulang balik di situ. Maka memadalah satu, yakni salah satu daripada niat yang tersebut bagi orang salim. Niat tadi tu asalkan kita ni orang salim, bukan orang yang sentiasa berhadas, bolehlah kita guna mana-mana satu daripada perkataan niat yang tersebut. Dan orang yang sentiasa hadas, yang sentiasa dia sepanjang masa dia berhadas, seperti orang yang sarisil baul, diniatkan segala niat yang tersebut itu boleh kesemuanya melainkan niat raf'ul hadas dan taharah anil hadas. Tak boleh. Ini tak mada. Tidak memada. Yang lain boleh. Yang nawaitu raf'al hadasi, saja ku mengangkat hadas, ini tak mada untuk dia. Artinya nawaitu, ini yang kata saya suruh tambah tadi, nak bagi sah nawaitu taharah saja tu tidak sah.
Tapi nawaitu taharah anil hadas sahan. Tu. Dia katanya dan taharah anil hadas. Ini tak ada. Untuk orang yang sentiasa berhadas. Sebab tengok makna dia, saja aku nawaitu raf al hadasi, mana saja aku mengangkat hadas. Jadi hadas dia tak boleh nak mengangkat sebab sentiasa keluar kencing dia. Dan satu lagi, sajaku menyuci daripada hadas. Dia tak boleh nak menyuci sebab hadas dia sepanjang masa keluar. Kerana hadas tiada terangkat. Tu dia kata. Sebab pun tidak boleh. Dua ni tak boleh. Kalau orang yang seperti salisil baul tadi tu, orang yang sentiasa berhadas, dua niat ni tak boleh. Sebab apa? Kerana hadas dia lah tiada terangkat. Kenapa tiada terangkat? Hadas dia tiada terangkat sebab sepanjang masa keluar. Ketika dia basuh muka, ada keluar kencing. Ketika dia basuh tangan, kalau begitu macam mana nak angkat hadas dia? Sebab tu kalau hadas dia tidak terangkat. Sebab apa dia? Sebab sentiasa keluar. Maka kita nak niat apa? Mengangkat hadas, boleh ke tidak? Nak mengangkat tak boleh sebab hadas dia tak terima akad. Sebab dia sentiasa keluar. Dan lagi pulanya hadas dia tak terima apa? Tak terima suci. Maka kita niat nawaitu raf'a, nawaitu taharah saja aku menyuci daripada hadas, tak boleh. Sebab hadas dia tak terima suci. Sebab sentiasa keluar. Sebab tu dua niat tadi tu tidak memadai. Kerana hadas, yakni hadas orang yang sentiasa berhadas tu tiada terangkat. Seperti orang yang tayamum jua hukumnya. Orang tayamum pun bukan mengangkatkan hadas. Tayamum pun bukan mengangkatkan hadas. Begitulah. Apa tu cara mana tu lagi akan datanglah. Nak buat tu, tapi niat niat orang yang salisil, orang yang sentiasa berhadas, yang mana-mana pun boleh, tapi jangan ambil nawaitu raf al hadas dan nawaitu at-taharah anil hadas. Jangan ambil dua tu. Yang lain boleh. Sebab begitu. Sebab yang ni tu hadas dia tidak terangkat. Jadi mana dia ambil wuduk bukan mengangkat hadas. Jadi hadas tak habis kat badan dia. Begitu juga sama dengan tayamum. Tayamum bukan untuk mengangkatkan hadas. Tayamum bukan untuk mengangkatkan hadas. Bahkan kedua-dua ini untuk mengharuskan saja. Jadi kita contohnya kita berhadas nak solat. Apabila nak solat tidak ada air untuk nak ambil wuduk, maka kita tayamum. Tetapi tayamum tidak boleh mengangkatkan hadas. Hanya tayamum apa dia? Mengharuskan solat saja. Faham tak? Nah, wuduk, kalau wuduk, apa dia wuduk? Kalau wuduk orang salim, apa dia? Mengangkatkan hadas. Apabila mengangkatkan hadas, habis hadas. Memanglah jadi harus sendiri. Jadi maknanya kita dua perkara. Kalau orang salim ambil wuduk, apa dia? Mengangkatkan hadas, menghilangkan hadas. Apabila menghilangkan hadas, jadi boleh jadi harus solat tu dengan sebab tak ada hadas. Nampak bila? Jadi wuduk ni bukan kita untuk nak mengharuskan solat betul-betul. Bahkan wuduk ni, wuduk orang salim untuk nak buangkan hadas, sucikan hadas kat badan, gitu. Kita mandi, kita wuduk untuk nak buangkan hadas. Nak buangkan. Seperti kalau ada daki, mesti gosok. Mesti guna sabun. Gitu. Maka membuangkan hadas. Apabila tak ada hadas, boleh nak solat. Begitu. Tetapi kalau wuduk orang yang sentiasa berhadas, tayamum, maka kedua-dua ini dia bukan tujuan mengangkat hadas untuk nak bolehkan solat saja. Tapi maknanya kalau sudah tayamum, dia hadas masih ada kat badan dia. Tetapi boleh nak solat. Membolehkan solat, mengharuskan solat dengan keadaan ada hadas. Jadi kita tayamum, hadas habis ke tidak kat badan? Tak habis. Boleh solat sebab kita dah tayamum. Gitu. Tayamum untuk nak membolehkan solat dalam keadaan berhadas. Itu tujuan dia. Maka
Jadi mana orang yang menyakit sentiasa berhadas tadi tu, maka cara dia niat tu pilih ambillah mana-mana satunya. Jangan dua perkara, raf'ul hadas dengan taharah anil hadas. Tapi orang tayamum tu ada cara niat dia lah lagi ke datang. Begitu. Habis. Kemudian masalah orang yang sentiasa berhadas, cara mana dia nak buat apabila nak solat tu, itu tengok lagi ke datang lah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Adapun orang yang tajdid wuduk, maka hendaklah diniatkan nawaitul wuduk atau ada il wuduk. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح العارفين ونور قلوبنا من ذكر الكلمة عملنا أكمل وستر وذكر الكلمة اللهم نستلم كما قرأناه وما حفظنا وما سمعنا فرد علينا وافتح لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.